Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membuat pembentangan mengenai pengesanan dan penilaian terhadap kanak-kanak. Sebelum itu, saya memperkenalkan nama bagi setiap ahli kumpulan saya, iaitu Nura Ayuni binti Muhammad, Nur Rahila Alia binti Ramli, Nur Syafira Afifah binti Muhammad Rusti, Nur Syuhaidah binti Abdul Latif, dan yang terakhir Nurul Auni Batrisya binti Muhammad Anwar. Wabarakatuh. Nama saya Nur Syuhaidah binti Abdul Latif. Nombor metrik saya D1910135. Nama saya Nurul Auni Batrisya binti Muhammad Amin, pemegang nombor metrik D1910728. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nura Ayuni binti Muhammad, nombor metrik D1910138. Nama saya Nur Rahila Alia binti Ramli, nombor metrik D1910393. Nama saya Nur Syafira Afifah binti Muhammad Rusti. Saya memegang nombor metrik D1910316. Dengan ini, saya akan menerangkan tentang pengenalan yang bertajuk mengesan sebelum menilai kanak-kanak pada subjek pengesanan dan penilaian perkembangan kanak-kanak, iaitu SEC 2423. Penilaian pengesanan ialah satu penilaian tidak formal yang dilakukan kepada kanak-kanak yang berumur di bawah 7 tahun. Maklumat yang diperoleh daripada hasil penilaian yang akan digunakan untuk merancang aktiviti yang boleh meningkatkan keupayaan kanak-kanak tersebut. Konsep penilaian guru memainkan peranan penting dalam mengesan kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid. Selain itu, antara kepentingan pengesanan perkembangan kanak-kanak adalah dapat mengetahui ketidakupayaan yang lebih awal, menyediakan perancangan berdasarkan keperluan kanak-kanak, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan kanak-kanak serta sebagai simpanan rekod untuk rujukan dan juga bimbingan kanak-kanak. Maklumat kanak-kanak terdiri daripada jantina lelaki dan juga perempuan. Maka, nama kanak-kanak yang pertama iaitu Michelle Ardana binti Muhammad Aznurizal yang berumur 2 tahun. Tarikh lahirnya ialah 13 hari bulan 5 2019. Tinggi dan beratnya juga iaitu 85 cm dan juga 12 kg. Ianya menetap di Langkawi. Nama bapanya pula iaitu Muhammad Aznurizal bin Muhammad Amin. Pekerjaan bapanya iaitu pengusaha kereta sewa. Maka nama ibunya pula iaitu Nur Hamimi binti Nordin. Pekerjaan ibunya pula iaitu perunding kecantikan. Maka seterusnya kanak-kanak yang kedua iaitu lelaki. Nama kanak-kanak ini iaitu Muhammad Adam Yusuf bin Muhammad Asri. Umurnya iaitu 3 tahun. Tarikh lahirnya iaitu 18 hari bulan 4 2018. Maka ia menetap di Lubuk Cina, Melaka. Seterusnya, nama bapanya pula iaitu Muhammad Asri bin Abdul Aziz. Pekerjaan bapanya pula iaitu penjawat awam. Maka nama ibunya iaitu ialah Faridatul Azna binti Muhammad Amin. Pekerjaan ibunya pula iaitu suri rumah. Seterusnya, tahap perkembangan iaitu perkembangan kemahiran bahasa, komunikasi dan literasi awal. Adam dan Ariana faham dan mampu mematuhi arahan atau peraturan yang mudah dan suka mendengar cerita serta membelik buku seolah mereka sedang membaca buku itu. Maka, Adam Yusuf dan Ariana merupakan kanak-kanak yang senang untuk diurus kerana sentiasa mendengar arahan serta peraturan yang telah diberikan dengan teliti dan juga baik. Ini juga menunjukkan
di mana mereka mempunyai keyakinan serta mempunyai sifat ingin tahu dalam perkembangan kemahiran bahasa dan juga komunikasinya. Seterusnya, iaitu perkembangan awal matematik dan juga pemikiran logik. Adam dan Ariana boleh menyebut nombor 1 hingga 5 dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Dan mereka suka bermain dengan blok dan pembinaan pelbagai bentuk. Dengan ini, tahap pemikiran logiknya akan berkembang, seperti dia perlu berfikir terlebih dahulu apakah bentuk binaan yang boleh dihasilkan dengan menggunakan blok itu. Selain itu, perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran. Adam dan Ariana boleh membina bangunan menggunakan blok-blok dan suka bertanya dan ingin tahu. Perkembangan mereka terhadap pemahaman dunia persekitaran ini amatlah mendalam. Mereka sering bertanya mengenai sesuatu perkara atau perbuatan di sekelilingnya untuk menambahkan ilmu pengetahuan mereka tanpa kita sedar. Sebagai contoh, apakah objek itu? Apakah yang ayah sedang lakukan? Dan sebagainya. Akhir sekali, iaitu perkembangan fizikal dan psikomotor kanak-kanak serta perkembangan kreativiti dan estetika. Adam dan Ariana boleh berjalan naik turun tangga dengan yakin dan dapat mengawal motor kasar dan keseimbangan seperti menendang bola. Mereka akan berasa yakin untuk melakukan sebarang pergerakan dengan sokongan ibu bapa serta sokongan diri mereka sendiri. Dengan itu, mereka juga berasa mereka tetap ingin mencuba untuk berjalan naik turun tangga dengan berhati-hati dan juga tidak terlalu tergesa-gesa. Mereka juga mempunyai keyakinan diri untuk bermain dengan cara menendang bola dengan baik dan cara yang sesuai untuk umur mereka mempelajarinya. Masalah yang kami perolehi daripada hasil kajian untuk kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan. Terdapat 6 perkembangan yang digunakan untuk mengkaji kanak-kanak tersebut, iaitu perkembangan fizikal, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan sosial, perkembangan emosi dan perkembangan kreativiti. Pertamanya adalah masalah yang dikenal pasti melalui perkembangan fizikal seseorang kanak-kanak berusia 3 tahun, iaitu Adam tidak mahir untuk menggunakan gunting. Ini kerana kemahiran motor kasar dan motor halus tidak seimbang. Kesan yang akan terjadi kepada Adam ialah sukar untuk mengawal pergerakan tangan dan jari untuk menggunting kertas mengikut garisan lurus dan mengalami kesukaran dalam persekolahan, terutamanya untuk menulis. Manakala masalah yang telah dikenal pasti daripada kanak-kanak perempuan iaitu Ariana adalah lemah melibatkan perkara yang menggunakan kemahiran motor halus. Seperti apa yang saya lihat dari pemerhatian saya kepada Ariana yang berusia 2 tahun ini, ia mampu memegang sudu, memegang gelas dan mengoyak kertas. Okey, pada usia seawal sebegini, penggunaan gunting terlalu berbahaya untuk dirinya lah. Oleh itu, kemahiran yang melibatkan motor halus ini perlulah menyeluruh. Kesannya, di masa akan datang, ia akan mengalami kesukaran untuk melakukan pergerakan tangan jika tidak menguasainya. Keduanya, masalah yang dikenal pasti daripada perkembangan kognitif ialah Adam tidak dapat mengecam bentuk asas seperti bentuk segitiga, bentuk segi empat dan bentuk segi empat sama. Ini kerana ia tidak didedah kepada pembelajaran yang melibatkan bentuk-bentuk asas ini. Kesannya menjadi kesukaran untuk subjek matematik dan dia juga akan ketinggalan berbanding kanak-kanak yang lain. Manakala masalah yang dikenal pasti daripada Ariana pula adalah tidak memahami arahan dan suka memadankan objek. Okey, ini disebabkan faktor usia yang awal lah, sebab dia baru berusia 2 tahun. So, kemungkinan ada perkara yang dia tidak faham, ada perkara yang dia faham. Hal demikian, hanya beberapa arahan yang mudah akan dilakukan oleh Ariana.
Kesannya, ia akan menjadi sukar untuk mengelas dan memadankan objek mengikut saiz kerana sukar difahami. Ketiganya adalah masalah perkembangan bahasa yang dapat kita kenal pasti daripada hasil kajian untuk Adam ialah sukar difahami dalam pertuturan. Maksudnya bahasa pertuturan dia sukar untuk kita faham. Ini kerana penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu tidak seimbang yang menyebabkan ia kurang berinteraksi dengan orang lain. Namun terdapat juga kebaikan yang kita tahu apabila menguasai penggunaan bahasa Inggeris ini. Okey, kesannya adalah perasaan malu dan sukar bergaul akan timbul. Manakala masalah yang dikenal pasti daripada Ariana ialah kurang jelas dan hanya tahu 2 dan 3 perkataan. Mungkin ia menghadapi kesukaran untuk membunyikan perkataan tersebut. Kesannya perkembangan bahasa akan menjadi perlahan berbanding perkembangan-perkembangan yang lain yang telah dia capai. Keempat, masalah yang dikenal pasti daripada perkembangan sosial adalah Adam suka untuk berkongsi barang permainan. Hal ini kerana ia gemar untuk bermain bersendirian berbanding berkongsi dengan rakan yang lain. Okey, kesannya di alam persekolahan, Adam berkemungkinan suka untuk memperolehi kawan kerana kurang berinteraksi sosial dengan rakan yang lain. Manakala masalah yang dihadapi oleh Ariana pula adalah suka untuk memberi kerjasama dengan meminta bantuan. Namun ada juga arahan yang dia akan lakukan dan juga ada arahan yang dia sukar untuk melakukannya. Kesannya, jika tidak dilatih seawal usia, ia akan menjadi masalah untuk membantu rakan lain yang meminta bantuan daripadanya sendiri. Kelimanya adalah masalah yang telah dikenal pasti daripada perkembangan emosi, iaitu Adam suka untuk berpisah dengan ibunya sendiri. Ini kerana ia sangat rapat dengan ibunya dan berkemungkinan jika ia tidak melihat ibunya, dia akan memberontak seperti menangis dengan sangat kuat. Kesannya, ibunya akan mendapat kesukaran semasa menghantar Adam ke sekolah kerana Adam tidak mahu berpisah dengan ibunya sendiri, malah ingin mengikut ibunya balik. Manakala masalah yang dikenal pasti oleh Ariana pula adalah suka untuk berpisah dengan ibu bapanya sendiri. Ini kerana seawal usianya yang sebegini, ia akan menjadi sukar untuk kawal emosinya sendiri. Malahan, jika ia berjumpa dengan orang yang dia tidak kenali, ia akan terus menangis. Kesannya, di masa akan datang, Ariana berkemungkinan akan mengalami masalah ke sekolah. Keenam, masalah yang melibatkan perkembangan kreativiti yang dikenal pasti oleh kedua-dua orang kanak-kanak tersebut, iaitu Ariana dan Adam. Okey, mereka menghadapi kesukaran untuk melukis seperti membuat bentuk bulat dan segi empat sama. Hal ini kerana kedua-dua orang kanak-kanak tersebut tidak mahir untuk melukis ataupun mereka tidak mempunyai asas untuk melukis dan juga sukar menggerakkan tangan mereka. Ia juga berkemungkinan tidak mengetahui cara untuk memegang pensel dengan yang betul. Okey, kesannya ke atas kedua-dua kanak-kanak tersebut akan menjadi kurang menyerlah dari segi kreativiti mereka sendiri. Analisis data. Okey, saya akan mengulas tentang perkembangan kanak-kanak dan perbezaan antara kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan. Okey, mengikut graf yang saya hasilkan, iaitu mempunyai 4 perkembangan, iaitu perkembangan fizikal, perkembangan bahasa, perkembangan emosi, perkembangan kognitif, perkembangan sosial dan kreativiti. Okey, berdasarkan graf iaitu terdapat 2 warna, iaitu palang berwarna oranye untuk kanak-kanak perempuan dan palang berwarna biru untuk kanak-kanak lelaki. Bagi perkembangan fizikal, kanak-kanak lelaki menguasai kemahiran fizikal berbanding perempuan. Kanak-kanak perempuan disebabkan kanak-kanak lelaki ni lebih aktif lebih aktif untuk perkembangan
motor halus, motor kasar berbanding kanak-kanak perempuan kerana baru nak menerokai dunia mereka. Kemudian bagi perkembangan bahasa pula, juga kanak-kanak lelaki juga menguasai seperti dapat dia lebih faham perkataan ataupun arahan yang diberi. Kanak-kanak perempuan ni kurang faham dan boleh mengeluarkan boleh faham 1-2 perkataan sahaja. Bagi emosi pula, tak ada perbezaan di antara kanak laki-laki dan kanak perempuan disebabkan kanak-kanak lelaki dan perempuan ni sukar untuk melepaskan kalau ibu bapa mereka tinggal, mereka akan selalu nangis, selalu tak boleh berenggang. Okay, bagi perkembangan kognitif kanak-kanak, kanak-kanak lebih kuasai kemahiran itu kanak-kanak lelaki disebabkan kita dapat lihat kanak-kanak tu dapat mengecam satu simbol, iaitu satu simbol bulat sahaja, di mana kanak-kanak perempuan ni sukar untuk perbandingan tu. Kanak-kanak perempuan kurang dan tak dapat terima sukar untuk menerima arahan. Kreativiti, perkembangan kreativiti iaitu sama kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan tiada perbezaan disebabkan kanak-kanak tu tidak gemar tidak gemar melukis dan sukar untuk melukis bentuk bulat dari segi segi 4, dan mungkin kanak-kanak tu lebih gemar kepada nyanyi, macam nyanyi, berdrama berbanding melukis. Okay. Bagi perkembangan sosial pula, kanak-kanak perempuan lebih kuasai disebabkan kanak-kanak perempuan ini suka memberi pertolongan dan dapat berkongsi permainan dengan kanak-kanak yang lain, dan kanak-kanak lelaki tidak suka berkongsi permainan, dan di situ kita dapat lihat dia berkait rapat dengan perkembangan bahasa kanak-kanak disebabkan kanak-kanak lelaki ni lebih suka bersendirian. Bagi analisis data untuk senarai semak pula, iaitu dari segi tahap perkembangan kemahiran bahasa dan komunikasi dan lestari, iaitu perbezaan antara Ariana dan Adam, iaitu menyebut perkataan. Okey, Ariana sukar untuk menyebut perkataan. Dia akan faham 1-2 patah perkataan je. Contohnya kalau kita bagi arahan, tak semua arahan yang kita bagi tu dia akan faham. Okey, kemudian bagi tahap perkembangan awal matematik dan pemikiran logik, iaitu Adam dan Aina kurang dari segi mengenal bentuk-bentuk lazim, dan Adam juga kurang untuk memahami saiz dan bentuk. Okey, dan intim-intim yang lain kanak-kanak tu dapat kuasai. Okey, yang ketiga itu perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran. Tidak boleh mengamal keadaan sehari dan mereka tidak dapat mengumpul objek dalam kumpulan. Macam contohnya objek yang sama nak masukkan dalam satu kumpulan. Perkembangan Ariana sama seperti Adam, tidak menguasai dua inti tersebut, dan selebihnya dapat kuasai dengan baik. Kemudian yang last sekali iaitu tahap perkembangan fizikal dan psikomotor kanak-kanak, dan salah satu perkembangan
kreativiti dan estetika di mana Adam dan Arya kurang mahir menggunakan gunting dan melukis sesuatu tanpa memikirkannya. Memikirkannya nak buat, tak dapat imagine sesuatu objek tu tersendiri. Yang lain semua inti-inti yang lain tak ada perbezaan antara Ariana dan Adam. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai cadangan tindakan susulan. Dari masalah yang timbul jika masalah perkembangan tersebut tidak dapat diatasi, terdapat beberapa cadangan untuk mengatasi masalah perkembangan kanak-kanak tersebut. Ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting terhadap perkembangan kanak-kanak, lebih-lebih lagi sewaktu perintah kawalan pergerakan dilaksanakan. Ini kerana ibu bapa lebih banyak meluangkan masa bersama kanak-kanak di rumah. Antara cadangan untuk mengatasi masalah perkembangan kanak-kanak yang tidak cekap menggunakan gunting adalah ibu bapa perlu mengajar dan melatih kanak-kanak menggunakan teknik menggunting yang mudah dan secara berperingkat. Ia memerlukan sensori serta koordinasi mata dan tangan yang baik. Kemahiran ini hanya dapat diatasi melalui latihan. Masalah ini dapat diatasi dengan cara ibu bapa perlu mengajar dan membimbing kanak-kanak mengenai kemahiran menggunting dengan teknik yang mudah. Terdapat beberapa teknik menggunting yang mudah untuk digunakan oleh kanak-kanak. Antaranya adalah mengoyak, menggunting garisan tengah, menggunting garisan tepi, menggunting garisan lurus, menggunting garisan zigzag, menggunting garisan melengkung dan menggunting sudut tepat seperti bentuk segi empat sama, segi empat tepat dan segi tiga. Ibu bapa boleh menggunakan teknik menggunting ini untuk melatih otot kecil kanak-kanak dan meningkatkan kemahiran koordinasi mata dan tangan. Arnold Kaiser menyatakan bahawa perkembangan individu mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan, urutan atau pola tertentu serta setiap individu menghadapi perkembangan yang berbeza. Terdapat sebahagian individu akan menghadapi perkembangan yang lebih awal atau lambat bergantung kepada individu tersebut. Selain itu, cadangan untuk mengatasi masalah perkembangan kanak-kanak yang tidak mengenal bentuk-bentuk asas adalah ibu bapa harus membuat aktiviti padanan bentuk-bentuk asas seperti segitiga, segi empat sama, segi empat tepat dan bulatan. Melalui bermain, kanak-kanak dapat meningkatkan perkembangan kognitif mereka mengenai bentuk-bentuk asas. Ibu bapa boleh mewujudkan persekitaran yang menggunakan pendekatan Zone of Proximal Development (ZPD) di mana orang dewasa berperanan sebagai pemudah cara atau pembantu agar kanak-kanak dapat melaksanakan setiap tugasan yang dirancang dalam setiap permainan. Di dalam Zone of Proximal Development (ZPD), terdapat satu teknik yang dinamakan sebagai scaffolding, iaitu orang dewasa mengurangkan bantuan ke atas kanak-kanak sedikit demi sedikit sehingga kanak-kanak mampu berdikari melaksanakan sesuatu permainan atau tugasan tanpa sebarang bantuan. Seterusnya, cadangan untuk mengatasi masalah perkembangan kanak-kanak yang tidak suka berkongsi alat permainan dengan orang lain adalah ibu bapa perlu menerapkan nilai-nilai murni dalam diri kanak-kanak. Sifat pemurah perlu ada di dalam diri setiap kanak-kanak. Kanak-kanak harus berkongsi alat permainan bersama rakan-rakan yang lain. Kanak-kanak tidak perlu bersikap mementingkan diri sendiri, ini kerana kanak-kanak akan membawa sifat itu sehingga dewasa kelak. Di samping itu, cadangan untuk mengatasi masalah perkembangan kanak-kanak yang mengetahui banyak perkataan tetapi sukar untuk difahami semasa dalam pergaulan adalah dengan bermain. Melalui aktiviti bermain, kanak-kanak dapat memperkembangkan proses penguasaan kosakata bahasa, khususnya terhadap bahasa ibunda mereka sebagai bahasa pertama. Aktiviti bermain memberi peluang kepada kanak-kanak untuk lebih berkomunikasi dengan rakan sebaya. Penguasaan bahasa tersebut dapat ditingkatkan melalui aktiviti bermain kerana apabila proses bermain berlaku, mereka akan saling berinteraksi antara satu sama lain. Keadaan ini dapat mengukuhkan penguasaan bahasa kanak-kanak.
Secara tidak langsung, mereka mampu menguasai bahasa pertama mereka iaitu bahasa Melayu dengan baik. Cadangan untuk mengatasi masalah perkembangan kanak-kanak yang tidak boleh berpisah dengan ibu adalah melalui aktiviti main peranan. Dalam memupuk kemahiran sosial kanak-kanak, aktiviti main peranan adalah salah satu cara yang sesuai untuk meningkatkan kemahiran sosialisasi kanak-kanak. Kaedah main peranan ialah aktiviti bimbingan dalam kumpulan untuk memecahkan masalah sosial melalui teknik main peranan. Kanak-kanak selalu bermain drama yang melibatkan interaksi sosial didapati lebih mudah memahami sesuatu perkara, perspektif orang lain dan dinilai oleh guru sebagai kanak-kanak yang cerdik dan pandai bergaul. Main peranan merupakan satu cara yang berkesan untuk kanak-kanak belajar dan berlatih kemahiran sosial. Dalam aktiviti main peranan, kanak-kanak akan berkesempatan untuk meluahkan perasaan mereka dan mengembangkan imajinasi mereka tentang watak yang dimainkan. Akhir sekali, cadangan untuk mengatasi masalah perkembangan kanak-kanak yang tidak mahir melukis adalah kanak-kanak perlu mempelajari teknik melukis seperti menconteng. Sebelum kanak-kanak melukis, kanak-kanak perlu mengetahui cara memegang pensel dengan betul. Kanak-kanak perlu dilatih menconteng terlebih dahulu sebelum melukis. Biasanya, kanak-kanak yang berumur 2 hingga 4 tahun sering menghasilkan contengan secara rawak dan tidak terkawal. Proses menconteng menyebabkan pergerakan badan dan meningkatkan kemahiran motor halus kanak-kanak. Apabila kanak-kanak telah mampu menguasai pergerakan tangan, mereka mula melukis dari peringkat contengan kepada lukisan garisan lurus, garisan melintang dan melukis secara bulatan. rumusannya, pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak sangat penting dalam proses tumbesaran mereka. Pada tahap ini, kanak-kanak membesar dengan sangat pesat. Di sini menunjukkan bahawa peranan ibu bapa dan orang dewasa sangat penting dengan menerapkan kesemua perkembangan, iaitu dari aspek perkembangan fizikal, bahasa, kognitif, kreativiti, sosial dan juga emosi. Melalui aktiviti yang dilakukan, ia dapat menunjukkan bahawa perkembangan kanak-kanak mestilah seimbang sama ada bagi kanak-kanak lelaki maupun perempuan. Seperti yang kita ketahui bahawa setiap perkembangan mempunyai kepentingan yang tersendiri. Contohnya seperti dari aspek perkembangan fizikal, kita dapat memerhati sama ada kanak-kanak menguasai kemahiran motor halus dan motor kasar dengan baik atau sebaliknya. Selain itu, dengan melalui pemerhatian berdasarkan senarai semak, kita dapat membuat penilaian terhadap kanak-kanak sama ada mereka mencapai dalam tahap perkembangan tersebut atau sebaliknya. Bukan itu sahaja, kita juga dapat membuat perbezaan melalui pemerhatian yang diperolehi daripada kanak-kanak tersebut. Seperti yang kita sedia maklum bahawa setiap perkembangan kanak-kanak tidak sama tahapnya, khususnya bagi kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan. Oleh itu, di sini menunjukkan peranan ibu bapa sangat memainkan peranan yang penting untuk membantu kanak-kanak dalam mencapai setiap perkembangan dengan baik